Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa dhakkirna mimma nasina. Allahumma faqihna fid din. Wa qur rabbi zidni ilma. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna minal ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, amma ba'. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah taufik, hidayah, inayah daripada Allah, pada malam ni sekali lagi dapat kita hadir ke rumah Allah. Terus menerus kita hadir untuk kita salat berjemaah. Yang mana salat berjemaah ini cara yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita dapat sama-sama berada di dalam majlis ilmu untuk kita sama-sama mendalami, menambah ilmu. Dan apabila bertambah ilmu kita, maka amalan juga perlu bertambah. Maknanya bila mana dah belajar satu ilmu, maka mesti diamalkan. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan kita ni bila mana ilmu itu bertambah, amalan juga kena bertambah juga, insya-Allah. Kita berdoa kepada Allah agar Allah berikan kekuatan, taufik kepada kita agar kita dapat amalkan apa yang kita belajar, apa yang kita tahu, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah SWT, kita terus menyambung pengajian kitab kita. Bagi yang ada kitab, dua orang abang tuan kita ni, muka surat 415. Kita masih lagi di dalam bicarakan seruan Allah Ta'ala, larangan menjadikan orang kafir sebagai wali sehinggalah mereka beriman. Yang mana golongan munafikin ini, golongan kafir ini, dia ada peluang untuk bertaubat kepada Allah Ta'ala. Kalau orang kafir, dia memeluk agama Islam. Kalau orang munafik, dia kena buat 4 perkara, barulah dia menjadi orang yang mukmin, orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Baik, kita lihat tuan-tuan yang di atas tu. Saya ingat kita dah baca, tak apa kita ulang yang ni lah untuk kita bincangkan 4 perkara ni. Baik, qal musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi fid darin amin. Allah Subhanahu wa ta'ala membuka pintu taubat bagi orang yang memerlukan perlindungannya, selepas memberi gambaran mengerikan. Jadi golongan munafik ni, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, golongan munafik ni dia masuk neraka yang paling fid darkil asfali minan nar. Surat sebelah tu, yang di sebelah tu, dia orang munafik, dia masuk dalam neraka pada tingkatan yang terkebawah, paling bawah. Neraka yang paling dalam, fid darkil asfali minan nar. Kemudian orang munafik ni juga, hati mereka ni ragu-ragu. Muzabzabina baina dzalika la ilaha ula'i wa la ilaha ula' wa man yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Dia ragu, dia nak berpihak sebelah mana ni, Islam ke kafir?
Kalau fahaman Mu'tazilah, dia kata kalau orang buat dosa besar, dia berada di tengah-tengah. Kafir pun tak, mukmin pun tak. Wasil ni pengasas fahaman Mu'tazilah. Dia punya guru dia ajar, kata kalau buat dosa besar, manusia ni bila buat dosa dia terbagi kepada 3, kafir, mukmin, munafik. Dia tak terima, lala dia bawa diri, i'tizal, maknanya dia asingkan diri. Maknanya yang fahaman yang sahih, yang benarnya adalah golongan munafik, ya munafik, kafir, kafir, mukmin, mukmin, bagi pada 3. Jadi golongan munafik ni Allah berikan peluang. Kalau mereka nak bertaubat, mereka kena buat 4 perkara. Yang pertama, illal ladzi natabu. Pertama kena taubatlah kepada Allah Taala. Taubat daripada apa? Perbuatan munafik itu. Kemudian yang kedua, wa aslahu, dan memperbaiki amalan mereka yang salah. Yang ketiga, wa'tasamu billahi. Yang ketiga, dan mereka pula berpegang teguh kepada agama Allah. Wa akhlasu dinahum. Yang keempat, mengerjakan agama mereka dengan ikhlas kerana Allah Ta'ala. 4. Fa'ulaika ma'al mu'minin. Maka mereka yang demikian itu ditempatkan bersama orang yang beriman di dalam syurga. Kalau dah buat 4 perkara ni, dia daripada munafik tu jadi orang mukmin. Wa sawfa yu'tillah, dan Allah akan memberikan orang-orang yang beriman. Bila dah jadi orang beriman, bila dah jadi orang mukmin, Allah bagi apa? Wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima. Pahala yang amat besar, azim. Maknanya yang kafir tadi, yang munafik tadi, dia buat 4 perkara ni, dia jadi orang mukmin. Bila jadi orang mukmin, Allah bagi kepada dia pahala yang besar. Baik, Imam Ar-Razi rahimahullah ta'ala berkata, ketahuilah bahawa ayat ini mempunyai peringatan yang tegas terhadap kaum munafik, kerana Allah SWT berjanji untuk mengurangkan hukuman mereka dengan 4 syarat. Iaitu, maknanya Imam Ar-Razi kata ayat ni dia maknanya memberikan peringatan dan penegasan kepada golongan munafik, yang mana Allah mengurangkan hukuman, Allah beri peluang, tapi kena buat 4 perkara ni. Kita sebut tadi. Pertama, taubat kepada Allah. Yang kedua, memperbaiki amal perbuatan dan bertaubat dari perbuatan buruk serta mengutamakan amalan yang baik. Wa aslahu ni maknanya baiki balik. Kan orang munafik ni di awal surah Al-Baqarah, bila dikatakan kepada mereka, wa idza qila lahum, bila dikatakan kepada mereka, la tufsidu fil ardi, jangan melakukan kerosakan di atas muka bumi. Dia jawab apa? Qalu innama nahnu muslihun. Kami buat kebaikan lah. Dia tak mengaku dia buat kerosakan, malah dia mengatakan dia buat kebaikan. Ini golongan munafik. Munafik ni tuan-tuan, dia pandai menipu, pandai putar belit, dan pandai berlakon, berpura-pura. Disebut tuan-tuan dalam kitab Minhajul Abidin tentang nak jaga, susah nak menjaga niat. Dalam kitab Minhajul Abidin ada 2 ulama yang hebat, imam hebat kedua-duanya.
Yang mana kitab Minhajul Abidin ini kitab tasawuf. Nak faham ibarat dia tu bukan calang-calang. Kitab Hikam, kitab Minhajul Abidin, kitab apa lagi? Tak. Nak menerang itu tu berpusing-pusing. Ibarat dia tu. Payah nak faham. Disebut tentang perbaiki amalan ni dan juga tentang keikhlasan. Kedua-dua ulama imam yang hebat ni bila ditanya tak nak ke saling bertemu. Contohnya ada satu tempat tu ada ulama al-allamah syekh. Kemudian ada didatangi, kemudian di kampung tu di negeri tu datang pula ada seorang lagi syekh. Bila ditanya kepada syekh yang A tu, tak jumpa ke dengan syekh seorang lagi? Dia jawab apa tuan-tuan? Aku memilih bertemu dengan syaitan daripada bertemu dengan ulama tersebut. Kena dengar dulu penerangan dia tuan-tuan. Apa dia? Apa hal pula dia ni syekh jumpa syaitan pula? Maksud dia apa? Syekh tu tak nak berjumpa syekh dengan syekh sebab kalau jumpa jadi riak. Syekh jumpa dengan syekh macam mana? Datang saling nak cium tangan lah, itu ini, tanya kaifa halukum, bagaimana khabar kamu, kaifa madrasah, kaifa tullab, bagaimana pelajar sebagainya. Lepas tu syekh tu mulalah cakap, pelajar saya alhamdulillah nak hantar ke Yaman ni 100 orang yang dah hafal Quran, khatam dah 30 orang, yang masuk hafazan, menang juara gini. Jadi saling mencerita apa? Kehebatan diri masing-masing. Bukan kita kata ulama tu duduk cerita dia punya kelebihan, tak. Tapi bila banyak bertemu dia saling tanya sembang-sembang, maka ianya menjadi mendatangkan sifat riak. Maka dia pun memilih tidak bertemu. Dia kena faham tu tasawuf. Dah mungkin ada syekh, tok guru yang lebih alim lagi daripada saya yakin ramai lagi lah yang buat contoh yang lebih tepat lagi. Jadi sampai begitu sekali. Dan kenapa dia kata dia kalau berdepan dengan syaitan, dia pilih depan dengan syaitan lagi? Sebab dia tahu syaitan tu musuh. Maka dia dah buat persiapan dah. Kalau syaitan bisik sekian, ni tak buat, haram. Kalau syaitan bisik, yang ni tak boleh buat, lara. Yang ni sekian-sekian. Tapi kalau sama-sama Tok Syekh bertemu, yang ni suruh minum air dulu, lepas dia minum baru dia nak minum, ambil berkat. Kemudian yang dia ambil berkat daripada dia akan rasa apa? Ui, Syekh ni pun ambil daripada aku Syekh lagi besar lah. Dia anggap aku Syekh lagi tinggi ni. Tu. Ini masalah dalam hati. Sebab itu tuan-tuan, antara syarat untuk munafik bertaubat ni apa dia tadi tuan-tuan? Wa aslahu ni makna perbaiki amal perbuatan. Aslahu dengan ikhlas tu mungkin dia punya makna tu berbeza, tetapi dia tak lari jauh lah. Nak memperbaiki amalan dengan ikhlas kerana Allah Ta'ala. Baik. Maknanya yang kedua ni, baiki amal perbuatan dan bertaubat dari perbuatan yang buruk serta mengutamakan amal yang baik. Maknanya waktu dia jadi munafik tu, apa yang dia buat kena tinggal semuanya. Yang ketiga, berpegang teguh pada agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Taubat bertujuan untuk memperbaiki amalan ke arah kebaikan dan mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berpegang teguh ni sebab apa? Waqtasamu billah, berpegang teguh pada agama Allah. Kerana masa munafik dia bergantung harap dengan makhluk. Memang kita ni manusia tak dapat lari, mesti nak bergantung. Bergantung dengan orang ni boleh tolong, orang ni boleh bagi modal, orang ni boleh macam-macam. Maknanya kita bergantung harap dengan manusia. Jadi waktu dia munafik dulu, dia bergantung. Siapa yang menang, dia nak minta harta rampasan, dia nak minta bahagian dia. Jadi bila mana dah taubat, maka dia tak boleh bergantung harap selain daripada Allah. Kena pegang teguh betul-betul
pada agama Allah SWT. Sama juga ayat wa'tasamu billah. Apa ayat tu tuan? Wa'tasamu bihablillah. Wa'tasamu. Peganglah dengan tali Allah. Jami'a, kesemuanya, wala tafarraqu. Jadi nak ditafsirkan tentang berpegang teguh, jangan bercerai-berai ni tuan-tuan. Kena faham bahawa bekerjasama, berpegang, maknanya saling bersatu padu ni atas jalan yang hak. Itu kena faham. Jangan kita bekerjasama atas dasar batil, tak boleh. Mesti perkara yang hak. Walaupun sesama orang Islam, sesama orang Islam sekalipun, kalau ada niat selain daripada perkara yang hak, ada tujuan lain, walaupun dia bekerjasama, maka dia telah menolong perkara yang batil. Tak kira siapalah, kita tak tuju pada kumpulan mana, siapa saja, tak kira. Baik. Jadi yang ketiga ni, berpegang teguh pada agama Allah SWT, taubat bertujuan untuk membaiki amalan ke arah kebaikan dan mencari keredaan Allah SWT, tidak demi mencari kemaslahan masa, bukan kerana sesuatu yang lain. Dalam hidup ni tuan-tuan, memang payah kita nak ikhlas 100% payah. Mesti manusia ni motivasi dia ada sesuatu, dia buat. Ada sesuatu. Kalau tak kerana sesuatu, dia tak berapa nak semangat mana. Tapi untuk Allah, tuan-tuan, kita tidak boleh, tidak ada pilihan, melainkan kita buat sesuatu tu lillahi ta'ala. Walaupun banyaklah niat kerana sesuatu dalam hati kita, banyaklah nak buat, macam mana kita manusia. Iman kita tak setanding para sahabat. Banyak kali dah saya sebut dalam kuliah-kuliah tuan-tuan. Sahabat Nabi SAW, para tabi'in tak akan sama darjat maqam iman mereka jika nak bandingkan dengan kita. Baik. Sekiranya berniat untuk mendapatkan manfaat atau menolak keburukan, maka taubat dan amalnya mengalami perubahan yang cepat. Jika tujuannya untuk mendapatkan keredaan Allah SWT, kebahagiaan di akhirat dan berpegang teguh pada agama Allah SWT, maka dia sentiasa berada di dalam taubat dan pembaikan amal ini tanpa perubahan. Maknanya ini tentang 4 perkara inilah. Tentang taubat kepada Allah, perbaiki amal perbuatan dan berpegang teguh pada agama Allah. Yang keempat, ikhlas. Ikhlas. Ikhlas dijadikan syarat kerana Allah SWT telah memerintahkan mereka sewaktu kali pertama untuk meninggalkan perbuatan buruk, menyuruh melakukan kebaikan dan mengingatkan agar perintah tersebut dilakukan untuk mendapat keredaan Allah SWT. Keikhlasan penting dilakukan untuk mendapat keredaan Allah. Keikhlasan penting supaya amalan yang dikerjakan itu ditujukan semata-mata untuk Allah SWT tanpa mencampuri tujuan lain. Tapi tuan-tuan, level-level kita ni, kalau kita buat ibadah ada disertai dengan tujuan yang lain, kita kena teruskan amalan tersebut sehinggalah tujuan yang lain tu hilang. Mungkin contoh mudah apa? Solat sunat mungkin. Kan? Solat sunat. Kalau orang semayang, kita tak semayang, kita malu. Kita pun semayang lah. Mungkinlah, bukan kat sini lah, mungkin tempat lain kau. Kan? Jadi itu salah satu sebab. Saya ingat tuan-tuan, saya mula-mula menikah dulu, tidurlah rumah mertua lah kan. Jadi sebelum azan tu tuan-tuan, dah ready lah. Takkan dah azan tu duduk lenggang-lenggang lagi. Tak. Sebab apa? Malu kat mertua lah. Kata guru tahfiz, kata apalah, mengajar agama, ini surau masjid pun tak pergi. Mula-mula dululah. Tak. Masjid surau.
Tapi dah 10 tahun ni dah dia lain sikit lah. Dia dah maknanya tak kena mertua dah lah. Kadang mertua tanya, dah sembahyang ke? Belum lagi ni. Cadang nak pergi ke masjid tapi macam dah habis dah solat tu kot. Buat kat rumah je kot. Dah boleh cover lah. Mula-mula dulu tak boleh. Dah masuk lah tu. Terus keluar. Menantu masjid. Walaupun saya tok imam tuan-tuan. Jadi itu salah satu lah tuan-tuan. Nak sebut ikhlas ni payah sebenarnya. Ikhlas ni masya-Allah tuan-tuan, kita kena latih sehingga sampai satu tahap kita nak buat ibadah tu dia tak ada dah sesuatu tujuan yang lain yang menyertai. Dan ikhlas ni juga merupakan satu kekuatan, motivasi bagi kita. Kita buat sesuatu kita rasa kecewa, tapi kalau bila kita buat kerana Allah, kita tak kecewa. Kunci dia tu, kekuatan itu lillahi ta'ala. Aku buat ni kerana Allah. Aku tak peduli manusia keliling. Manusia nak cakap apa, nak bercakap, aku tak peduli. Macam contoh tuan-tuan, kisah apa tu, yang ayah dengan anak tu naik tunggangan. Kisah apa tu? Ya? Imam? Tak dengar. Luqmanul Hakim. Masya Allah. Terima kasih. Luqmanul Hakim lah. Jadi dia ayah naik tunggangan, anak tak naik. Orang cakap ayah naik. Anak naik, ayah tak naik. Orang pun cakap. Dua-dua tak naik. Apalah tunggangan dia tak naik. Dua-dua naik. Ya Allah, kesian kat keldai tu. Dah lah dua-dua berat lebih. Ataupun tinggal terus kat rumah. Tinggal tu saya tambah lah tu. La ilah dua orang ni, tunggangan ada dia tinggal, dia tambat kat rumah. Apalah. Jadi kalau nak orang bercakap tuan-tuan sampai kesudah tak jadi apa lah tuan-tuan. Jadi yang penting ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi empat perkara ni kalau golongan munafikin dia buat, maka Allah Taala menerima taubat mereka dan mereka menjadi orang mukmin. Baik, setelah 4 syarat di atas dipenuhi, Allah SWT berfirman yang sama juga tuan-tuan, ditulis sekali lagi oleh musannif, illal ladzina tabu wa aslahu wa i'tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillahi fa ulaika ma'al mu'minina wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima. Mana terjemahan dia yang kita dah baca dah sebelum tadi. Baik, Allah SWT tidak berfirman maka mereka itu adalah orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala tidak berfirman maka mereka itu adalah orang-orang yang beriman. Kemudian Allah SWT menetapkan pahala bagi orang-orang yang beriman selepas kaum munafik bersama mereka. Makna tuan-tuan, golongan munafik dia taubat, dia buat 4 perkara itu, dia dapat hidayah. Maknanya dia jadi orang beriman. Selepas mana? Selepas kaum munafik ni bersama dengan orang beriman. Maknanya dia dapat hidayah tu milik Allah lah. Tapi tuan-tuan, disebabkan oleh seruan ataupun akhlak orang yang beriman. Sebab itu Allah Ta'ala berfirman, wasawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima. Allah akan memberikan orang-orang yang beriman itu pahala yang amat besar. Maknanya beriman, dia buat amal soleh, dia dapat pahala. Kemudian kalau ada orang munafik, orang kafir memeluk agama Islam oleh kerana sebab dia, maka dia dapat pahala sebab oleh usaha dia, dakwah dia. Sebab itu tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita orang surau ni, AJK dan sebagainya, kita hari-hari datang solat, lepas tu amanah, tak lama pemilihan kan, dah ada taklimat dah, gelang belum? Minggu depan. Masya Allah. Tak kisahlah siapa-siapa AJK-nya, Masya Allah, yang penting imarah saja, sudahlah. Jadi kalau kita dipikulkan amanah tuan-tuan, kita datang solat,
dan dalam pemikiran kita kena fikir. Contohlah, macam mana nak jadikan solat subuh tu ramai. Budak-budak bagi apa? Cop, sekali datang cop. Tu ada tempat-tempat buat, tak kisahlah apa kebijaksanaan ada tentang kuasa, tak kisahlah. Tapi itu salah satu. Supaya apa? Supaya memikirkan masalah, makna di sekeliling ni, taman ke kampung dan sebagainya, kita fikir bagaimana orang dapat datang solat. Kerana bila mana hari bekerja, tuan-tuan, susah orang nak solat subuh ni. Dia terkejar-kejar antara nak solat atau solat subuh ataupun nak kejar paskat. Mungkin dia kata, tak apalah, pecut laju sikit, kereta tak ada ni, semayang dekat office lah. Dia laju pergi, tuan-tuan. Nak pukul berapa dia sampai office? Sepatutnya bila mana masuknya waktu solat, dia solat lah. Tapi terkejar-kejar, pagi-pagi terkejar. Jadi tuan-tuan, kalau dapat solat jemaah, khususnya orang lelaki, kalau disebabkan AJK surau masjid, tuan-tuan, yang menjadi sebab dia dapat pahala. Sawfa yu'tillahul mu'minina ajran azima. Allah Ta'ala berikan pahala yang amat besar. Baik. Kemudian, mengapa orang munafik menerima siksaan yang pedih berbanding orang kafir? Tuan-tuan, dia beza orang munafik dengan orang kafir. Maknanya kedua-duanya tu masuk neraka juga. Tapi dia kafir ni, maknanya dia memang kufur. Terang-terang dia kufur. Tetapi munafik, kita faham, kita maklum dah, kita dah banyak kali dah dengar, tuan-tuan, tentang golongan munafik yang berpura-pura ni zahirnya beriman, dalam hatinya kufur kepada Allah Ta'ala. Maka diri orang munafik ni, dia diselubungi kekafiran dan kemunafikan. Dan ia menggabungkan bentuk lain dari kekafiran. Selain itu, ia berpura-pura beragama Islam dan menjadi umat Islam. Ini kita faham lah. Mereka menunjukkan keislaman untuk mengetahui rahsia kaum muslimin. Pening sikit, tuan. Senak-senak dada. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Baik, golongan munafikin ni, tuan-tuan, dia tunjukkan bahawa zahir dia Islam, tujuan untuk apa? Untuk dia mengetahui rahsia orang Islam. Ini tujuan dia. Kemudian bila mana dia tahu, seterusnya menyebarkan kepada orang kafir. Jadi dia menyelinap. Dia apa panggil? Dia boleh menjadi spy, menyamar. Tak? Macam polis lah, polis, SB dan sebagainya kan. Dia nak menyamar, tuan-tuan, dia boleh nyamar jadi pengemis, nyamar jadi gelandangan. Jangan main-main. Rupa-rupanya dia menyamar, kita tak tahu. Jadi golongan munafik ni, tuan-tuan, dia dapat rahsia, dia sebar kepada orang kafir. Kebanyakan bencana berlaku disebabkan kaum munafik, disebabkan perbuatan mereka ni. Sebab itu mereka kena taubat. Sebab bencana, apa lagi, bahana ke apa, malapetaka, disebabkan dia ni. Maknanya banyak bencana berlaku ni sebab apa? Sebab orang munafik. Oleh itu Allah SWT membalasnya dengan siksaan yang lebih pedih berbanding dengan orang kafir. Sebab itu, tuan-tuan, orang munafik asfali minan nar, neraka yang paling bawah. Sebab apa? Sebab dia jahat. Dia ni, maknanya orang kata apa, dosa dia tu, kafir tu dah berdosa dah, kufur. Dia ni lebih lagi dosa. Kalau mereka yang Allah Ta'ala laknat ni, semua Allah Ta'ala murka belaka. Cuma beza dia, Allah Ta'ala berfirman, sebab dia munafik, masuk neraka yang paling bawah.
roh dan jiwa mereka ditempatkan di neraka yang paling bawah. Masuk paling bawah. Saudaraku se-Islam, setelah meneliti pendapat Sayyid Qutb dan Imam Fakhrul Razi, jelaslah kepada kita bahawa bahaya mengambil wali dan penolong dari kaum kafir dan munafik. Makna tuan-tuan, kata pengarang ni, bila mana dia meneliti pendapat Sayyid Qutb dan juga Imam Fakhrul Razi, maknanya jelas pada kita bahawa betapa bahayanya kalau kita ambil golongan kafir dan munafik ini menjadi wali kita, penolong kita. Al-Quran merupakan undang-undang yang lurus yang memimpin kita ke arah jalan yang benar sehingga ke hari kiamat. Al-Quran ni kata pengarang tuan-tuan, dia undang-undang yang lurus. Apa tuan-tuan nasyid tu? Qur'anu dusturuna. Dustur apa? Perlembagaan. Undang-undang. Yang lurus, dan Quran ini tuan-tuan, dia pimpin kita ke jalan yang benar sehingga bila ni? Sehingga ke hari kiamat. Allah SWT mewariskan bumi dan seluruh isinya. Dan juga Allah wariskan tuan-tuan, bumi ni, yang memerintah bumi ni adalah orang Islam berpandukan Al-Quran. Khalifah tuan-tuan, dia berpandukan apa? Berpandukan Al-Quranul Karim, memimpin manusia. Bertakwalah kepada Allah SWT, tunaikanlah segala perintahnya dan jauhi larangannya. Maknanya apa yang Allah perintah kita buat, apa yang Allah Ta'ala larang kita tinggal. Allah SWT melarang kita mengambil wali atau penolong dari kaum kafir dengan meninggalkan kaum mukmin. Ini kita jelas dah, tuan faham dah. Pengarang ulang beberapa kali tuan-tuan. Allah SWT mengulangi larangan ini beberapa kali di dalam Al-Quran. Maknanya tuan-tuan, banyak. Wala tuti'il kafirin wal munafikin. Jangan taat kepada orang kafir dan orang munafik. Wa in tuti' aktsara man fil ard. Jika kamu taat kepada mereka, yudillu, mereka akan menyesatkan kamu. Kemudian Allah Ta'ala juga berfirman kepada Nabi sallam, wala tamuddanna 'ainayka ila ma matta'na bihi. Jangan kamu melihat kepada orang kafir itu, maknanya kekayaan dia, jawatan dia, pengaruh dia, jangan terpengaruh. Baik itu tuan-tuan, kalau ada ustaz, syekh yang hafal berapa larangan tu, dia boleh hafal. Lebih hebat lagi, dia boleh ingat. Contohnya di Indonesia tu Ustaz Adi Hidayat, dia sebut satu ayat, muka surat mana? Muka surat dia sebut ke tak? Lupa saya. Tapi dia boleh sebut kanan ke kiri, atas atau bawah. Hebat tuan-tuan. Contohnya kalau orang mahir benak Al-Quran tuan, dia boleh jumlah surah ada berapa. Mungkin sampai pada tahap jumlah kalimah ada berapa. Mungkin kalau surah, mungkin kita tahulah jumlah surah. Ataupun tuan-tuan tak nak bebankan fikiran tuan-tuan, tulis aja. Buka aja Syekh Google. Jumlah ayat, jumlah baris ke jumlah surah sebagainya. Menambah ilmu pengetahuan kita, bertambah cinta kita kepada Al-Quran ini. Jadi kata pengarang, Allah ulang-ulang dalam Quran larangan supaya jangan jadikan orang kafir ini penolong ataupun jadikan mereka wali. Betapa banyaknya seruan yang mengharamkan kita mengambil wali dari kaum kafir dan para musuh agama Islam. Apakah kita mempunyai alasan lain untuk mengambil wali dari kaum kafir? Tentunya tidak. Kita tidak ada satu alasan, tuan-tuan, untuk kita berikan alasan kena saya ambil orang kafir munafik ni jadi kawan ni, ada sebab-sebab lah. Tak ada satu alasan pun, kata pengarang, tuan-tuan. Tak ada alasan. Kalau kita bagi alasan pun tak diterima di sisi Allah.
betapa yang tuan-tuan Allah Ta'ala larang kita tuan-tuan menjadikan orang kafir ini, menjadikan golongan munafik ini teman karib, menjadikan wali dan sebagainya. Baik saudaraku tercinta, bertakwalah kepada Allah SWT dan berwaspada ketika bergaul dengan para musuhnya. Waspada tuan-tuan, musuh-musuh Allah. Kalau kita cerita akhir zaman, kita akan berperang dengan orang kafir, keluarnya Imam Mahdi. Nah, kita cerita-cerita macam tu tuan-tuan, kita rasa semangat. Nah, kita nak rasa macam nak penggal kepala-kepala kafir ni. Tapi tak sampai masa dia lagi. Dan untuk kita jadi tentera-tentera, Imam Mahdi lah. Mungkin ada orang dia yang bawa cerita di Mekah, Madinah dah ada, sekarang Imam Mahdi dah ada dah. Dia nak semangat dia, tak apalah, itu hak masing-masing lah. Selagi dia tidak merosakkan akidah, okey lah. Jangan dia dakwa dia Imam Mahdi, sudah lah. Nah, mana tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kena waspada tuan-tuan dengan musuh-musuh Allah. Tapi kita di Malaysia, kita adanya zimmi itu, kita tak boleh lah. Zimmi dia bawah pemerintahan Islam, dia duduk elok je. Nah, sama ada sedikit maupun banyak, menjual ataupun membeli, maknanya dari segi jual beli itu saya kira tak ada masalah lah kalau kita di Malaysia ni. Dan kalau kita berurusan dengan orang non-Muslim, dia jual apa? Dia jual sayur, dia jual apalah, sawit, apa benda lah, dia beli sawit ke dan sebagainya. Sawit tu halal tak halal? Dia buat minyak, halal. Tapi kalau kita berurusan dengan orang kafir, barang yang kita nak dijual beli itu adalah barang yang haram. Bukan kata berurusan dengan orang kafir, berurusan dengan orang Islam pun tak boleh. Nak jual apa? Jual barang yang haram. Jual pada siapa? Orang Islam. Yang beli orang Islam, yang jual orang Islam. Jual barang apa? Tak kira lah apa benda lah, yang janji haram, maka tak boleh. Mereka selalu menyemarak api permusuhan sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi. Contohnya seorang wanita Yahudi, isteri kepada Salam bin Mushkim, yang memberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepotong daging kambing bakar. Baginda sallallahu alaihi wasallam menerimanya dan makan bersama sahabat. Tuan-tuan, ada seorang isteri kepada seorang Yahudi bernama Salam bin Mushkim ni. Kerana Nabi SAW ni dia suka makan kambing itu bahagian kaki depan. Dia suka. Jadi bila mana nak jamu, Nabi SAW makan. Walaupun yang jamu dia tu seorang Yahudi. Jadi Nabi SAW makan. Tiba-tiba Nabi SAW bersabda, angkatlah tangan kalian kerana kambing ini itu mengandungi racun. Keadaan ini Bishr bin Al-Barra meninggal dunia. Jadi ada sahabat yang lain makan, Nabi SAW makan. Nabi SAW ni Allah wahyukan kepada dia, jangan makan, maknanya daging itu telah diracun. Sahabat yang tadi dah makan dah, meninggal dunia sahabat tersebut, yang makan itu. Lalu Rasulullah SAW bertanya wanita Yahudi tersebut. Nabi SAW tanya kepada perempuan isteri Yahudi ni, apa yang kau bawa ini? Wanita itu menjawab, jika engkau seorang Nabi, makanlah kerana ia tidak membahayakanmu. Rupanya dia nak test. Boleh dia testkan racun, tuan-tuan. Maknanya jahat tak jahat Yahudi ni. Maknanya dia jawab, saya nak test lah, kalau betul kamu ni pesuruh Allah, maka tak akan membahayakan kamu. Memang Nabi SAW maknanya selamat lah, maknanya asbab lah, maknanya Nabi SAW tak meninggal, tak wafat, maknanya disebabkan memakan kambing yang telah diracun itu. Tapi sahabat Nabi SAW meninggal. Dan jika engkau malaikat, berarti saya telah membebaskan manusia daripadamu. Maknanya dia nak test, kalau kamu betul pesuruh Allah yang diutus oleh Allah Ta'ala, tak akan memudaratkan kamu, walaupun daging kambing ini telah diracun. Baik, riwayat lain menyebut
wanita itu berkata, saya ingin membunuhmu. Ada riwayat lain mengatakan bahawa dia nak bunuh Nabi SAW. Sememangnya dia orang memanglah nak bunuh Nabi SAW. Kemudian pengarang bawa meletakkan satu ayat dalam surah Al-Anfal, ayat yang ke-30 tentang bagaimana saudaraku tercinta, janganlah terpedaya dengan rancangan dan tipu helah mereka, sebagaimana dalam firman Allah SWT, wa idh yamkuru bikal ladina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullahu wallahu khairul makirin. Dan ingatlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika orang-orang kafir musyrik Mekah menjalan tipu daya terhadapmu untuk menahanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka menjalankan tipu daya dan Allah Ta'ala menggagalkan tipu daya mereka, kerana Allah sebaik-baik yang menggagalkan tipu daya. Surah Al-Anfal ayat 30. Ayat ni tuan-tuan, iaitu tentang bagaimana mereka meeting, mesyuarat, dan iblis menyamar jadi seorang menjadi manusia, masuk juga join dalam meeting tu. Kita beri laluan pada azan, kemudian kita buat kesimpulan insya-Allah.
Allahumma rabb hadhihi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Akhir tuan-tuan, mana sebab turunnya ayat ni tuan-tuan, wa idh yamkuru bikal ladzi, ketika mana mereka merancang nak membunuh Nabi SAW. Mereka mesyuarat dan dihadiri juga salah seorang daripada mereka, Iblis, dia menyamar jadi Yahudi. Jadi bincang-bincang, kita bunuh je lah. Tak boleh, kabilah dia begini. Dan ringkasnya tuan-tuan, akhirnya Nabi SAW, bila mana Nabi SAW tahu bahawa Nabi SAW akan dibunuh, maka Nabi SAW minta Sayyidina Ali karramallahu wajhah menggantikan tempat tidur baginda Rasulullah SAW. Dan Nabi boleh keluar tuan-tuan pada rumah, dan Nabi boleh campakkan pasir debu pada wajah mereka, hinanya mereka. Selamat baginda Rasulullah SAW. Kenapa? Wa idh yamkuru bikal ladina kafaru liyuthbituka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka merancang dan Allah gagalkan rancangan mereka. Ini ayat ni asbabun nuzul dia, sebab turunnya ayat ni ini kepada baginda Nabi SAW, bukan kepada orang lain. Jangan mandai-mandai pula tuan-tuan, dia tafsir ayat ni untuk diri dia, untuk kumpulan dia. Tak betul. Nah, ini wallahu khairul makirin adalah sebaik-baik yang merancang. Allah gagalkan rancangan kafir untuk membunuh baginda Rasulullah SAW. Cukuplah tuan-tuan kuliah maghrib kita pada malam ni. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, salah silap datang daripada kekurangan ilmu saya mohon ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta maaf dengan tuan-tuan, perempuan semua yang hadir. Terima kasih diucapkan kepada Suruh Sah Kepimpinan Surau An-Nur, pengerusi Tuan Imam, Tuan Bilal dan seluruh ajakinya. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki, berikan kesihatan, kita sambung lagi pada kuliah yang akan datang insyaAllah. Aqul qawli hadha wa astaghfirullahal azim wa li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.